Kita, Tuan Zamri Winoth, berumur 34 tahun, berasal dari Seremban, Negeri Sembilan. Ini satu negeri dengan Tuan Hisham. Memeluk Islam ketika berumur 16 tahun. Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Mempunyai 2 orang isteri dan 3 orang anak. Oh, tak aci kat orang ni, tak tepuk tangan. Okey, Tuan Zamri mula bertugas sebagai pendakwah sepenuh masa pada tahun 2011. Sekarang beliau merupakan Presiden dan pengasas Angkatan Skuad Mubaligh Malaysia, sebuah pertubuhan dakwah yang mempunyai cawangan di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Terengganu dan Pulau Pinang. Ketua Pegawai Operasi One Center Malaysia, Perlis, yang mana merupakan sebuah agensi dakwah yang aktif seperti yang telah disebut oleh anak anda moderator tadi, Muaz. Ya. Tuan Zamri juga merupakan disciple ataupun anak murid kepada Dr. Zakir Naik, yang terkenal sebagai pendakwah antarabangsa. Tuan Zamri telah menjelajah ke seluruh negara untuk menyampaikan ceramah dan kuliah berkenaan ilmu dakwah kepada bukan Islam dan juga perbandingan agama. Ya, beliau juga pengarah syarikat Zack Bro Consultancy yang menganjurkan kursus motivasi dan smart study kepada pelajar-pelajar sekolah. Beliau juga terlibat sebagai panel perunding cara akidah pada kes-kes murtad di beberapa negeri. Dan Tuan Zamri juga merupakan salah seorang daripada penerima anugerah tokoh dakwah Ma'al Hijrah Pulau Pinang pada tahun 2017. Ya, bukan calang-calang orang ni. First benda yang masuk dalam pemikiran adalah derita. Kerana apa? Kerana itulah yang kita lihat. Ya, kita toleh depan nampak, kiri pun nampak macam tu, kanan pun nampak macam tu. Tapi yang bahagia tu kita nampak juga, tapi kita buat-buat tak nampak. Itu. Jadi di situ timbulnya kewajaran menonjolkan sisi yang positif dalam aspek poligami. Sebab ada tak tuan-tuan dan puan-puan rasa satu-satu syariat yang Allah turunkan dia tak baik? Syariat secara fitrahnya baik kan? Apa syariat pun? Apa syariat? Apa paling mudah apa? Solat. Kan? Kita solat. Solat ni jadi derita bila? Bila kita tak ada khusyuk. Tak faham apa yang kita cakap. Jadi masa tu derita tak solat tu? Rasa nak habis cepat je kan? Nak terkejar-kejar je kan? Angkat doa pun tak tahu apa yang kita sebut. Kan? Tak ada kefahaman. Al-fahmu. Tak ada. Okay? So, begitulah juga dengan poligami. Dia mesti bermula dengan kefahaman. Pelaku, dia mesti ada satu kerangka dalam pemikiran dia. Ya, dia kena faham. Satu, kena faham sejarah. Kena faham sikit sejarah poligami. Kan? Paling awal direkodkan di dalam Quran itulah kisah Nabi Ibrahim AS bersama Siti Hajar dan Siti Sarah kan. Itu famous hingga menjadikan berkembang biaknya umat Islam pada hari ini. Bermula isunya terselit isu poligami di situ. Selepas itu berbagai-bagai lagi dan banyak kita dapati sirah Rasul melalui sama ada hadis ataupun sirahnya tentang perjalanan rumah tangga baginda. Ada yang mempertikaikan tentang baginda pun melalui poligami dalam keadaan yang menongkah juga. Kan? Kesukaran juga. Ada, bukan tak ada. Okay? Tetapi sebenarnya itulah rencamnya. Ya? Tuan-tuan nak dengar yang sedap-sedap je kan? Elok-elok je kan? Tak mungkin lah kan? Tadi balik pada soal saya tinggal sebumbung. Alhamdulillah 8 tahun. Kan? 8 tahun ni dah maksudnya satu tahap yang cemburu ada ya, tak boleh disifarkan cemburu ya, tak boleh.
Tapi saya kena tangani dengan cara-cara yang tertentu lah. Nak cerita susah dalam buku dia. Tapi akhirnya jangan lihat yang negatif juga. Lihat manfaat dia. Lihat bahagia dia. Bahagia tu kena lihat juga. Ada bahagia tu, bukan tak ada. Dan bahagia tu kita kena kembangkan. Untuk kembangkan kebaikan yang lain, kita kembangkan dulu kebaikan yang, cari dulu kebaikan 1-2 kebaikan dulu. Lepas tu kembang. Lepas tu barulah kebaikan tu akan membiak. Saya pernah ungkapkan dalam tulisan saya, semakin menebal, semakin kerap berlakunya komunikasi berkesan, semakin nipis prejudis, prasangka. Poligami ini prasangka. Benda yang pertama yang bila berlaku adalah lazimnya isteri akan menganggap ancaman. Dia rasa terancam. Hilang kasih sayang, anak-anak, harta dan sebagainya. So kalau pak suami boleh tangani perkara ini di peringkat awal, bahawa dia membuktikan bahawa kasih sayang tu tidak akan hilang. Saya cakap dulu dengan isteri, kasih sayang saya bertambah tidak, berkurang tidak. Sama je. Saya tak suka reserve kasih sayang. Reserve ni macam, kalau yang bagi abang kahwin, abang akan lebih sayang dekat yang. Itu pembohong. Kan? Dia reserve kasih sayang. Dia spare untuk poligami. Saya dah bagi all out pada isteri. All out saya bagi. Kan? Kalau yang termarah tu pun, itulah kasih sayangnya. Kalau tersayang, sayanglah tu. Kan? Faham ya maksudnya? Jadi kenapa soal saya memperjuang so-called mengetengahkan isu poligami ini? Kerana ia adalah satu isu yang terpencil dan dia adalah isu kekeluargaan. Baiknya masyarakat adalah bermula daripada pembentukan keluarga yang baik. So dia bermula di situ. Itu sebab ramai orang yang memperjuangkan kekeluargaan, keharmonian rumah tangga kan. Jadi poligami pun adalah rumah tangga. Sama je sebenarnya. Kan? So itu punca dia. Jadi saya cukup setakat itu dulu. Kalau ada yang lain nanti kita... Saya suka ayat An-Nisa 129 ni. Dalam buku saya memang saya banyak menyentuh soal ini. Dia bermula dengan dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu. Ya. Itu satu pengesahan ya. Maksudnya tidak akan mampu berlaku adil. Ya. Itu memang benda yang berlaku lah. Tak usah lawan lah benda tu. Senang cerita. Ya. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kan? Kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung hingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Tapi ayat yang seterusnya ini sangat penting. Dan jika kamu mengadakan pembaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat An-Nisa 129. Ya. So saya takkan fokus lagi dah kepada fasa pertama ayat itu. Yang kamu tidak akan dapat, sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil tu. Sebab Allah dah kata. Jadi saya nak lawan buat apa lagi dah? Kan? Yang saya nak fokus adalah pada fasa yang berikutnya. Dan jika kamu mengadakan pembaikan dan memelihara diri. Itu dua perkara yang kena berjalan serentak. Mengadakan pembaikan bermaksud bila kita buat program, contohlah habis program ni, AJK akan meeting kan? Postmortem. Betul? Akan postmortem lah. Apa kekurangan, apa kesilapan kita tadi? Kucing masuk ke? Itu nak kena postmortem. Kan? Gangguan dan sebagainya itu kena postmortem. Itu pembaikan. Di sekolah kita buat apa? Kalau especially English kalau salah, teacher suruh buat correction. Dibudayakan. Budaya ni yang penting di dalam poligami. Bermaksud, dalam rumah tangga saya, kalau banyak berlaku kesilapan,
Tapi setiap kesilapan yang berlaku itu, bukanlah setiap, hampir kesemua. Maksudnya hampir kebanyakan kesilapan yang berlaku itu, saya akan kaji. Contoh, katakanlah saya tinggal sebumbung. Tengok TV, cerita Melayu, seronok. Isteri-isteri ada sekali. Kan? Saya pun cenderunglah melawak lebih-lebih, gosok-gosok isteri seorang kan. Yang ni jeling. Kan? Contoh. So saya kena fikir, ini aku tak boleh buat. Maksudnya, dia mengundang masalah. Kita nak kurangkan masalah. Jadi next round, kalau berlaku lagi situasi yang sama, saya akan menjaga adab, memelihara dirilah. Saya peliharalah, ya, agar boleh bersembang, boleh bercakap, boleh komen. Ui, sedihnya cerita tu, kesian tengok dia nangis ke apa benda ke kan. Tetapi jangan berlebihan. Nak lebih masuk bilik. Ya, itu yang penting, yang memelihara diri ni. Ya, yang ni banyak orang tak buat. Sebab bila dia dah masuk ke alam poligami, sebab dia masuk alam poligami pun dah masuk dengan cara tak betul, dah cara yang tak betul. Apa yang Bro Zamri cakap tu adalah berterus terang tu, adalah perkara yang sebenar. Saya anggap macam ni, poligami ni, perkahwinan ni, dia sebenarnya perundingan. Dia bukan percintaan. Islam ada benar kan ke percintaan ni? Kalau betul-betul kita nak cerita pasal hakikat syariat kan? Benda tu syubhah, malah ada berlaku perkara-perkara. Sebab bila kita bercinta, kita telah buat satu situasi di mana seolah-olah berlaku equality, persamaan. Jadi kita dah ada satu presiden dekat situ. Lepas ni kalau suami buat salah lagi, isteri akan jadi macam boleh marah. Sedangkan isteri tidak boleh begitu. Pada dasarnya. Bukan tak boleh tegur suami langsung. Tegur suami ni ada seni dia. Ini banyak saya coach dalam sesi runding cara saya kepada orang. Ya, saya tak coach orang runding cara untuk bercerai. Saya coach macam mana nak harmoni. Nak dapat keharmonian tu. Sebab di sebalik keharmonian ada kenikmatan. Itu. Kenikmatan ni orang yang poligami je tahu. Yang harmoni lah. Ya, dia akan faham apa yang dia akan capai, apa yang dia dapat capai. So balik tentang memelihara diri dan juga memperbaiki dan memelihara diri. Ini yang sangat kurang ditekankan oleh pasangan-pasangan poligami. Dia kahwin, dia tak fikir langsung dah. Dia fikir seronok je dah. Kan? Lepas tu isu rampas-merampas dan sebagainya. Saya adalah orang yang tak banyak sangat nak tekan kepada permasalahan. Kaedah saya tumpu kepada kekuatan dan saya develop kekuatan tu, kembangkan lagi menjadi kekuatan yang lain. Itu kucing masuk lagi. Dia nak dengar sebenarnya topik poligami ni. Jadi itulah. Kalau nak kata tips daripada buku berterus terang tu sebenarnya adalah satu perkara yang sangat penting. Saya memang takkan terima langsung orang yang dalam konsep minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Saya takkan bagi nasihat yang begitu kepada orang. Ya? Sebab itu mudaratnya sangat banyak. Bila saya dah buat runding cara kes yang macam ni, tak usah kata orang biasa, ustaz-ustaz apa semua pun laksanakan benda tu. Kan? Buat mudah. Tak apa, balikkan. Sebab dia underestimate. Dia ingat benda tu dia boleh kontrol. Balik tak apa, aku boleh cakap. Habis kuat marah sebulan dua. Kan? Dia underestimate. Sedangkan benda tu dia tak mampu kawal. Sebab wanita, terutamanya isteri yang pertama, dia banyak senjata. The moment suami kahwin, apa senjata dia? Piring terbang tu satulah. Itu senjata yang pertama. Senjata berikutnya, dia ally. Pakatan anak-anak kan. Make sure anak-anak belah dia. Simpati dia. Anak-anak akan bagi tekanan kepada suami. Kepada ayah dia. Kemudian, apa lagi?
Oh, ni senjata yang paling akhir sekali. Apa? Ni pisau bang. Dia boleh ke tahap itu. Dia boleh ke tahap itu. Mogok lapar, tak makan, kurus, kering jadi kan. Darah naik. Itu senjata. Senjata lah tu. Jadi itu yang kita kena faham. Soal memelihara diri, memperbaiki dan memelihara dirilah sebenarnya yang orang tidak tumpukan. Itu komen saya pada soalan doktor lah. Okay, sekian, terima kasih. Isu tinggal serumah ni ialah sebab kebetulan dah saya tinggal serumah ni bukan ramai sebenarnya. Sahabat saya seorang belakang tu pun tinggal serumah je kat tu. Yang tu kami datang ada maksudnya kami ni ada NGO. Jadi kami dapat mengumpulkan practitioner tu. Logik saya macam ni. Kita jangan pergi ke 1400 tahun punya cerita. Kita pergi sekarang. Kalau berlaku masalah sakit pening, mana yang mudah untuk suami nak respon? Maksudnya tiba-tiba isteri yang bukan punya giliran sakitlah, katakan. Saya pernah jadi benda tu. Isteri saya yang bonsu, saya tak suka si term yang kedua, bonsu yang bonsu. Yang bonsu tu dia gastrik. Tiba-tiba saya dengar masa tu giliran saya dengan yang sulung. So pintu kena ketuk. Saya tahu dah bila pintu kena ketuk tak ada orang lain, mesti dia. Dan saya tahu itu emergency. So dengan cepat saya boleh respon. Tujuan duduk serumah ataupun dekat adalah respon apabila berlaku masalah-masalah emergency. Sebab kalau tak jadi tak apa. Kan kebanyakan akan menyesal kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, tiba-tiba kita tidak boleh bertindak. Menyesal kemudian tak guna kan? Itu antara sebab. Walaupun isteri saya pada peringkat awalnya dulu memanglah tak setuju. Ini memang timbul isu argument dalam Facebook saya, kan? Kalau tak ada redha isteri maka haram hukum. Ini orang suka main haram halal makruh apa semua ni. Saya nak hadap orang yang macam ni pun satu masalah, ya. Saya cakap macam ni, analogi. Kita masa kita kecil kita tak nak pergi sekolah. Kan? Tapi ayah kita heret juga kita pergi sekolah. Paksa. Kan? Kita balik lari dan sebagainya. Peluk kaki ayah, tak nak pergi. Tapi bila sampai satu tahap, bila kita dah belajar dan kita dah rasa nikmatnya sekolah itu, dan akhirnya dengan membesar tu kita dah besar baru kita jadi orang, kan? Kita akan kata, nasib baiklah ayah aku paksa aku belajar rajin-rajin dulu. Sebab dalam poligami ni yang biasanya nampak lebih jauh ke hadapan adalah suami. Dia kapten, so dia nampak dulu. Jadi kadang-kadang ada perkaranya yang dia kena nak bagi dia kena tentukan, kena duduk. Nak explain pun kadang-kadang tak guna. Penat kadang-kadang. Cuba explain tapi penat kadang-kadang. Jadi buat biar masa yang mengubatnya. Bila sampai satu tahap, bila isteri dah mula merasakan ada nikmatnya duduk berdekatan itu, bilik sebelah-sebelah ke, rumah sebelah-sebelah ke, dan pada macam isteri saya sekarang, tak nak dah duduk asing-asing. Sebab dah dapat nikmat tu, nikmat kerjasama, kan, tolong menolong, kan. Kalau orang ni tak boleh buat angkat kain, orang ni tolong, kan. Ada orang gaji lain. So, isteri lain, isteri bagi hati. Kan? Orang gaji nak duit. So banyak sangat nikmat itu yang saya istilahkan sebagai nikmat yang terselindung. Dalam poligami ni banyak berlaku nikmat-nikmat yang terselindung. Itu sedikit yang saya boleh tambah. Wallahu a'lam. Bagaimana untuk menjadi seorang suami yang sejati? Bagaimana untuk menjadi seorang isteri yang tidak melancarkan perang? Ini istilah yang saya pinjam daripada kawan saya seorang hakim di Shah Alam. Dia kata
suami isteri ni kadang-kadang bila sebab poligami terus jadi macam seperti Israel dan Palestin. Lupa segala kebaikan suami tu sebab datangnya poligami tu terus isytihar perang. Dan ada yang perang tak habis-habis sehingga sekarang walaupun ada anak-anak yang dah besar dan sebagainya lah. Jadi itu hakikat yang berlaku dalam masyarakat kita. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat mengurangkan fitnah terhadap poligami yang menjadi salah satu daripada ajaran Islam yang mulia. Okey. Adakah rasional jika seorang wanita itu menolak poligami sebab dia kata kebahagiaan yang akan dibina bila suami berkahwin tu terbina atas air mata isteri pertama. Saya simpulkan ayat macam tu. Baik, soal rasional ataupun tidak, macam mana jawab? Isteri sebenarnya dalam poligami ini kita banyak atas dasar ketakutan. Dalam buku saya ada tulis isu tajuknya antaranya berani dan juga menghadapi ketakutan. Bila kita pertamanya kita kena faham konsep dulu syariat itu, iaitu poligami itu sebenarnya dia menatijahkan sesuatu yang lebih baik. Itu kehendak syariat. Yang bertanya dia mengikut kehendak hati dia. Kehendak syariat, dia sebenarnya poligami ini menjadikan rumah tangga, institusi rumah tangga itu akan jauh lebih baik. Dia akan berlaku satu konsep yang dipanggil synergi dalam satu perkahwinan poligami. Maksud synergi, satu campur satu dia tak jadi dua. Dia jadi tiga dan ke atas. Maksudnya dia menghasilkan satu kekuatan. Itu kehendak syariat, itu maksud syariat, maqasid syariat poligami itu dia. Perkahwinan Rasulullah SAW dengan isteri-isterinya menatijahkan kekuatan yang begitu. Sebab kita dengar Aisyah dengan kekuatannya merawi hadis, siapa lagi menulis. Jadi setiap individu isteri Rasulullah itu dia ada kekuatan dia. Ini keyakinan saya. Keyakinan saya Rasulullah pun pilih isteri dia. Kalau berkahwin atas dasar kesian, isteri dia bukan 12, beratus kalau kesian. Sebab tengok ini kesian janda kahwin, kesian ni tak. Dia pilih kerana kekuatan seseorang. Jadi poligami ni adalah berdasarkan pilihan. Kita kena pilih. Soal rasional ataupun tidak, itu anggapan kita sekarang. Sebab kerana ketakutan kita hasil daripada stigma yang telah terbentuk tu. Yang kita ingat kalau poligami ni nanti akan akan merana, akan derita. Tetapi tengok pula siapa pelaku dia, iaitu suami itu sendiri. Saya memanglah orang yang sebenarnya dalam Facebook saya ni saya tidak popular di kalangan orang lelaki. Sebab kerja saya adalah mensekolahkan orang lelaki. Sebab kita pusing kok mana pun, dia punya pangkal dia mesti daripada lelaki. Daripada pemimpin itu sendiri. Jadi pembeli buku pun sebenarnya 70% yang beli buku adalah wanita. Walaupun buku ni saya tulis untuk orang lelaki. Itu fakta dia. Jadi bergantung kepada macam Rosamri cakap tadi, lelaki yang consider baik bertanggungjawab lah, dah tak ramai, kan? Dan orang yang begini sebenarnya yang ada credibility untuk berpoligami. Itu hakikat dia. Sebab dia mengawal. Konsep suami adalah pemimpin. Cuba kita tengok di pejabat. Kalau bos kita memimpin, dia terlalu lembut, terlalu tinggi ihsan dia,
dia lazimnya dia kena pijak kepala tak? Kan? Tapi kalau cuba kita tengok ini contoh ya, contoh lazimnya, saya tak kata kebiasaan, lazimnya. Kebanyakan bos-bos berbangsa Tionghoa, contoh, kan kebanyak very bossy kan, determined, I want this, I don't care. Kan? Itu memerintah secara mudah, kita panggil. Bermaksud, ihsan dia nipis sangat. Islam ni dia nak menggabungkan dua tu, nak balance itu. Suami memang kena perintah, memerintah, sebab kalau dia tak memerintah rumah tangga, kapal dia karam. Tapi dia mesti dengan ihsan dia. Tanpa ihsan tu, itu yang isteri boleh pijak kepala. Kalau dia lembut sangat, kalau dia loving sangat. Ya, loving ni kena bertempat. Ada masanya dia kena dilihat ditatur. Maksudnya, tak, I want this, abang nak ni. Kan? Abang dah fikir. Maksudnya, mungkin you tak nampak. Abang nampak. So, I want this. Contohnya macam tu. Isteri dah tak boleh nak argue. Ataupun, alah tak bincang dengan kita pun. Kan? Saya tak pasti menjawab ataupun tidak soalan rasionalnya itu. Tetapi, dia balik kepada persoalan siapa lelaki itu. Lelaki itulah yang mengawal, yang menentukan isterinya itu mampu rasional ataupun tidak. Wallahu alam. Ikut kepada akhirnya satu isteri itu kena orang kata dia kena memahami sendiri bahawa itulah kelemahan madu dia. Dia kena terima. Ya? Kalau dia nak still nak argue, kenapa mesti macam ni? Kalau dia kena masak. Saya nak rehat, dia tak boleh macam tu. Dia kena terima. Itu kelemahan dia. Dalam masa yang sama, lihat pula apa kekuatan yang madu itu ada. Contoh dalam keluarga saya, maksudnya isteri saya yang bongsu, dia menjaga perniagaan. Menjaga, saya ni pengusaha tadika. Ada 2 biji, alhamdulillah. Maksudnya isteri yang bongsu yang menjaga. Dan dia bagi tumpuan di situ. Jadi isteri yang sulung dia cikgu. Ya. Jadi dia ada harapan isterinya memasak, madunya memasak, tapi kadang-kadang benda itu tak dapat dipenuhi kerana sibuk ataupun kadang-kadang nak rehat dan sebagainya. Jadi dia kena berlapang dada, dia kena masak lebih. Mengambil kira kekuatan yang dah sumbangan yang dah dibagi oleh isteri yang bongsu tadi dalam aspek lain. Jadi kena tengok macam tu. Jangan tengok argument, jangan kita nak argue je mesti A to A, tak. Tengok kekuatan dia yang lain. Itu saya cuba sampaikanlah ya setakat yang saya boleh ceritakan dalam apa yang berlaku. Soal yang nak tunggu Khadijah setelah Khadijah wafat barulah nak berpoligami. Ini misconception. Ini konsep yang salah. Sebab dia menjurus ke arah, kalau nak betul-betul soalan tu saya faham. Kalau nak ikut sunnah, kan, tunggu isteri since Rasulullah Khadijah meninggal dulu, dan baru dia berpoligami. Jadi ikutlah track itu. Ini konsep yang salah lah. Ya, saya rasa konsep ni sangat salah. Sebab dia melihat sunnah tu dalam bentuk apa dipanggil macam susunan, kronologi. Sedangkan Rasulullah dah tunjukkan jalan. Kita ikut je lah. Mana dulu, mana kemudian tak jadi masalah pun. Kan? Selamat datang. So tak ada masalah. Ini konsep yang sangat tak betul. Sebenarnya pergi mana-mana forum pun soalan ni wajib ada. Tuan-tuan, saya pergi mana-mana forum pun soalan ni memang wajib ada. Tapi nak menerangkan pada orang, benda ni dia melibatkan emosi. Itu yang jadi susah. Ya? Jadi dia bukan begitu. Sunnah ni bukan kronologi. Ya? Saya ada dalam pertubuhan kami yang baru 33 tahun dah berpoligami. Kan? Jenuh lah dia nak tunggu kronologi. Jawapan saya mudah pada orang macam ni, kronologi ni. Kita ni semua kena mati 63 tahun.
Kalau nak semua nak mengikut kronologi, nak mengikut sunnah macam tu, kan? So itu bukan cara yang betul untuk kita itu. Saya rasa soalan yang begini dia tak ditimbulkan oleh orang-orang yang secara struktur anti poligami. Dia ditimbulkan oleh orang yang tidak faham langsung tentang poligami. Kalau orang yang dia anti poligami, dia soalan dia lain. Dia lebih kemas sebenarnya. Memang memeningkan juga untuk nak menjawabnya tu. Sebab dia structured. Dia cuba nak membuktikan poligami harmoni ni tak boleh wujud. Dan kita kena ingat, bila kita berbincang, kita ada dua situasi. Satu, saya istilahkan maksudnya kita bincang isu poligami. Satu lagi kita bincang tentang isu poligami harmoni. Dia dua karakter yang berbeza. Tapi kecenderungan orang banyak nak menyentuh isu poligami. Maksudnya asalkan boleh kahwin ni cukup. Sedangkan kita buat forum-forum yang macam ni, kita nak menerangkan bagaimanakah keharmonian itu boleh diwujudkan. Possible keharmonian itu diwujudkan. Ramai yang boleh membuktikannya. Kita panggil doable. Benda tu boleh dibuat. Sebab sekarang ni, orang gairah nak membuktikan tak mungkin adanya poligami harmoni. Itu masalah orang. Kita eager nak buktikan tak ada. Tak mungkin ada benda tu. Sebab saya ada buat satu tulisan, saya kata, jawatan kosong, pengorek jiwa wanita. Pengorek hati. Dia nak kerja, dia nak korek je. Nak cari sampai mana yang tak ikhlas tu. Nak korek je. Kan? Nampak? Tak ikhlas lah sebenarnya tu. Poligami ni adalah asalkan perkara tu bergerak dan berjalan dan mencapai matlamat, memadailah. Nak mencari perfection, memanglah tak jumpa. Apa pun kita tak jumpa dalam dunia ni. Kan? Wallahualam, cukup setakat itu. Sebabnya, satu, di depan Datuk Mufti sendiri ni, ya, berpoligami itu harus, bukan wajib, harus. Maksud dia dibenarkan. Kalau Indonesia yang harus itu ya wajib. Tapi ini harus dalam di Malaysia dibenarkan. Permissible kan? Boleh. Nak buat boleh, tak mau pun tak boleh. Kan? Tak mau pun tak apa. Okey. Ditanya lagi sebab diharuskan poligami. Tuan Zamri sebut tadi. Sebab saya suka. Saya suka dia, dia suka saya. Sebab nak bela ibu tunggal. Sebab perlukan satu lagi isteri dan macam-macam sebab lagi yang dibenarkan. Dan adakah poligami itu tidak boleh dilakukan kalau tidak bersebab? Tak. Sebab tidak perlu sebab. Tak perlu kata isteri saya tak membahagiakan saya dan sebagainya. Sebab sahabat saya pernah saya rasa 12 tahun dulu bila dia berpoligami, ditanya pada suami dia, apa salah saya? Apa salah saya? Apa kurang saya? Jawab suami dia, saya sebut you lah sebab saya takut tersebut nama. Dia kata, you tak salah apa, you tak kurang apa. Pengakuan suami, you tak kurang apa, you tak salah apa. Saya nak berkahwin lain tu bukan sebab you salah, bukan sebab you kurang. Semua dah cukup, tapi saya nak berkahwin lain sebab saya suka pada orang tu. Kan? Jadi, bukan bermakna bila suami tu nak berkahwin, maka disebabkan kita kurang. Kekurangan kita ataupun dan sebagainya kan. Tetapi, kalau itu kita katakan sebagai satu, ini ramai orang marah kalau katakan itu sebagai hak seorang suami yang dibenarkan oleh Islam, maka itulah yang kita perlu terima. Dan tak perlulah kita timbulkan lagi soalan kenapa perempuan tak boleh berkahwin lebih daripada satu.